Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mengajak tuan-tuan pada malam ini, mari kita menghayati ataupun kita discuss mengenai dengan bab ibadat korban. Perkara yang pertama, bila sebut tentang definisi ibadat korban ini, adalah satu binatang yang disembelih pada hari raya Aidil Adha, bermula pada hari raya Aidil Adha sehinggalah hari Tasyrik, dan penyembelihan tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan niat ibadat. Sebab apa dinamakan udhiyah sebagai binatang korban? Kerana sesuai dengan waktu duha. Dalam bahasa Arab, duha adalah waktu duha. Bahasa Melayu pun duha juga. Dalam bahasa Arab pun duha. Cuma binatang korban ini dalam bahasa Arab dipanggil udhiyah. Bila sebut udhiyah, ada hurufnya ada persamaan dengan duha, kerana disembelih binatang korban ini pada waktu duha. Di situlah bermulanya waktu penyembelihan korban. Dalil yang pertama seperti mana daripada Al-Quranul Karim, fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu sembahyang Aidil Adha wanhar, kemudian sembelih korban. Dalam hadis Nabi, dalil mengenai pensyariatan ibadat korban daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini aqranaini amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat ibadat korban dua ekor kibash. Kibash ni makna biri-biri jantan, dipanggil kibash. Aqranain yang bertanduk, amlahain yang berwarna putih. Laqad ra'aituhu yadhbahuhuma bi yadihi. Anas bin Malik kata, aku melihat Nabi menyembelih kedua kibash tersebut dengan tangan Nabi, wadi'an ala sifahihi ma qadamahu. Nabi meletakkan di permukaan tengkok kedua binatang yang nak disembelih tadi, Nabi letak kaki dia, hadang dengan kaki supaya tak bergerak kepala dia. Kemudian Nabi baca bismillah, kemudian Nabi bertakbir. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Apakah maksud perkataan amlahain daripada hadis yang dibacakan tadi? Dua kibash, aqranain yang bertanduk, amlahain yang berwarna putih, solid putih, tak bercampur dengan warna lain. Justru itu binatang korban yang berwarna putih adalah lebih afdal berbanding binatang korban yang berwarna-warna lain, tak kira hitam dan sebagainya. Daripada Anas bin Malik, riwayat yang kedua, dia berkata Nabi SAW bersabda, man zabaha qabla as-salah fa innama zabaha li nafsihi. Siapa yang buat sembelihan korban sebelum start sembahyang Aidil Adha, maka sembelihan tersebut bukan ibadat korban, tapi sembelihan tersebut untuk diri dia. Wa man zabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuh. Siapa yang sembelih korban selepas daripada sembahyang Aidil Adha, maka sempurnalah ibadat korbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan bertepatan dengan sunnah orang-orang Islam, perbuatan orang-orang Islam. Dalil daripada ijma' di kalangan ulama, tak kira salaf dan juga khalaf, mereka menyatakan disyariatkan ibadat korban ini. Waktu yang disyariatkan
Pensyariatan ibadat korban bermula pada tahun yang kedua daripada hijrah. Hikmah pensyariatan korban ni banyak. Saya sebutkan satu persatu, antaranya adalah syukur terhadap nikmat Allah kepada kita di atas nikmat kehidupan dan juga nikmat harta. Sebab ibadat korban ini kita satu penghargaan kepada Allah. Kita nak membalas jasa baik Allah, bersyukur terhadap Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita nikmat, sama ada nikmat kehidupan dan juga nikmat harta. Perkara yang kedua, hikmah pensyariatan korban ini, dia adalah satu syiar daripada syiar-syiar Islam. Bila syiar ini, dia tak disembunyikan dan tidak ada istilah riak dalam syiar. Sebab sembahyang berjemaah syiar, azan syiar. Tak boleh kata saya tak nak azan takut riak, saya tak nak sembahyang berjemaah takut orang pandang, takut riak. Syiar tidak ada istilah riak. Bila sebut tentang ibadat korban dia adalah syiar, maka perlu dizahirkan dan disyariatkan ia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wastijabatan li amrih, dan menyawat perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, ibadat korban ini adalah tawsi'atun ala nafsi wal ahli wal masakin, adalah memberi keluasan kepada diri kita sendiri untuk mengambil berkat daging ibadat korban, wal ahli wal masakin, keluarga kita pun dapat mengambil berkat, orang-orang miskin itulah yang diberi keutamaan dapat merasa daging korban. Dan ibadat korban ini juga sekaligus bukan sekadar memberi makan daging kepada manusia, dia juga dapat menghubungkan silaturahim. Ada terutama bila gotong royong dalam ibadat korban ini, saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Wa ikramun lidhaif, dan juga memuliakan tetamu. Sebab kita tak kenal siapa yang mengambil korban, walaupun ada kad, kad akan diedarkan di rumah masing-masing, ataupun kepada jemaah-jemaah masjid, tapi kita tak nafikan di sana ada orang tak dapat kad, dan mereka ini ada hak, tapi hak mereka agak terlewat, dikemudiankan sedikit, diberi keutamaan kepada yang ada kad. Tapi inilah nak mengajar kepada kita erti memuliakan tetamu. Siapa yang datang kita tak memilih, kita tak pilih bulu. Siapa yang datang, sekiranya ada lagi daging korban, maka kita akan berikan. Wa tawaddud lil jar, dan juga daging korban ini untuk mengajar kepada kita kasih sayang kepada jiran. Wa sadaqul lil faqir, memberi sedekah kepada fakir miskin. Wa fiha tahaddus bi ni'matillahi ta'ala 'alal 'abdi, dan juga dalam pengibadatan ibadat korban ini sebenarnya untuk menggambarkan nikmat Allah Ta'ala kepada diri kita, kepada manusia. Nak menceritakan tentang nikmat Allah ke atas diri seorang hamba. Perkara yang keempat, ibadat korban ini ihya'ul li sunnati sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, dan tak dilupakan juga ibadat korban adalah menghidupkan sunnah ayah kita, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam pada hari raya Aidil Adha, iaitu pada pada 10 tanggal 10 Zulhijjah. Ibadat korban juga perkara yang kelima, hikmah dia adalah dalilun ala tasdiq al-mutlaq wa tam bima akhbara bihi Allah azza wa jalla wa syahidun ala sidqi imanil abdi billah. Ibadat korban juga sebagai dalil kebenaran secara mutlak dan juga secara sempurna apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala beritahu kita terima secara mutlak. Kita tak ada persoalkan atau kita tak tanya sebab apa. Kita membenarkan semua perintah Allah. Wa syahidun ala sidqi imanil abdi billah, dan juga kita bersaksi kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita buat ibadat korban, dan juga kita bersegera menjunjung perintah Allah semata-mata untuk meraih keridaan dan juga meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Perkara yang keenam, penyembelihan korban adalah sya'iratun yata'allamul mu'min min khilalin fa'alaha as-sabr
fi'luha as-sabr. Ibadat korban ini adalah satu tanda ataupun syiar yang mana orang beriman boleh belajar semasa mana Nabi Ibrahim AS melakukannya. Nabi Ibrahim bila diperintahkan untuk sembelih anak dia, maka dia terima, nak menunjukkan betapa tingginya keimanan yang ada di dalam dada Nabi Ibrahim AS. Dia tak tanya banyak. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat kisah Isra' wal Mi'raj, kisah Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan tak salah saya langit kelima atau keenam berjumpa dengan Nabi Musa AS. Bila turun daripada mengambil watikah solat ini, Nabi turun, Nabi berjumpa Nabi Ibrahim dulu. Tapi Nabi tak mengadu kepada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim sifat dia patuh. Dia tak banyak cerita. Apa yang diperintahkan, dia je. Tapi bila Nabi Musa, dia akan persoalkan sikit. Ini umat kamu tak mampu ni. Banyak ni, semayang ni. Ini begitulah juga yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dia tak tanya banyak, apa yang Allah Ta'ala perintahkan dia terus buat. Fakullama tazakkara sabara sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ismail alaihi wassalatu wassalam wa isarahuma ta'atullah. Apabila kita mengingati kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita mengenang kembali, mengimbau kembali bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, bagaimana mereka meletakkan perintah Allah di hadapan berbanding keperluan diri mereka sendiri. Mereka meletakkan ketaatan kepada Allah mengatasi kasih sayang terhadap diri mereka, terhadap anak mereka. Kana dzalika kulluhu dafi'an ila ihsanir dhann billah. Semua itu adalah untuk menyatakan ihsanur dhann billah. Mereka bersangka baik dengan Allah Taala. Nampak perkara ni macam tak baik, tapi bersangka baik dengan Allah kerana Allah Ta'ala yang susun segalanya. Allah Ta'ala perintahkan, sudah pasti di sana ada kebaikan yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Kemudian tawalludul minha min rahimil mihnah, sudah pasti akan lahirnya pemberian, akan datang pemberian ini dengan akan datangnya minhah min rahimil mihnah, akan datangnya satu hadiah, satu keistimewaan selepas mana dilalui beberapa ujian. Itu perkara biasalah dalam lumrah kehidupan dunia. Nak naik ke atas cukup susah, dan bila dah naik satu kemanusiaan. Nak dapat sesuatu tu susah, bila dah dapat satu kesyukuran yang teramat sangat. Wa anna sabra sababul ata, dan kesabaran adalah sebab pemberian, dan juga kesabaran adalah sebab untuk menolak bala. Seperti mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, untuk mendapat anak bukan satu perkara yang mudah. Bila dapat anak, diperintahkan untuk sembelih. Nak menunjukkan walaupun kasih sayang seorang ayah kepada anak mengatasi segala-galanya, tapi bila datangnya perintah Allah, semuanya dikebelakangkan, diletakkan perintah Allah di hadapan. Dan kesabaran ini nak mengajar kepada kita, itulah sebab untuk meraih pemberian pahala daripada Allah dan menolak bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang beberapa hadis mengenai kelebihan hari raya, kelebihan Aidil Adha ini, ibadat korban, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila adamiyyun min amalin yawm an-nahar ahabba ila Allah min ihraqi dam, innahu la ya'ti yawm al-qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa aghlafiha, wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Daripada Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak ada amalan anak Adam yang terafdal, yang lebih dikasihi di sisi Allah Ta'ala pada hari raya Aidil Adha berbanding menumbangkan binatang korban. Kerana binatang korban ini pada hari kiamat akan datang dengan bulu dia, dengan tanduk dia, dengan kuku dia, dan darah yang jatuh di sisi Allah sampai di sisi Allah akan sampai di sisi Allah darah binatang korban sebelum darah tadi menitis ke bumi. Fatibu biha nafsan, Nabi bagi tahu, perelokkan niat kamu, diri kamu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ishhadi nasikataki, iaitu lihatlah, hadirlah, lihat bagaimana binatang korban kamu disembelih, fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin min damiha, iaitu sesungguhnya akan diampunkan bagi kamu titisan darah pertama yang jatuh ke permukaan bumi. Hadis ini sebahagian ulama menyatakan hadis ini dhaif, dan sebahagian menyatakan hadis ini tahapnya mungkar yang tak boleh dijadikan sebagai satu kelebihan. Hukum ibadat korban, ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Abu Hanifah, menyatakan hukum penyembelihan korban dia wajib, tapi dengan dua syarat, kepada orang yang bermukim dan juga orang yang senang, orang yang mempunyai lebihan harta. Majoriti di kalangan ulama menyatakan hukumnya sunat muakkad. Inilah pendapat yang rajih berdasarkan beberapa hadis, antaranya daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bila masuk je bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, dan salah seorang di kalangan kamu nak buat ibadat korban, menjadi peserta korban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, jangan cabut bulu, kuku, sesuatu pun daripada diri kamu. Hukumnya makruh. Kita buat ibadat korban 1 Zulhijjah, tak kiralah hari apa pun, disunatkan supaya tidak memotong kuku dan juga bulu. Ada ulama mengatakan untuk menyamakan dengan orang yang sedang berihram di Makkahul Mukarramah, tetapi pendapat yang kuatnya adalah bukan kerana persamaan dengan ibadat korban, tetapi ini adalah perintah daripada Nabi berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini menunjukkan wa arada ahadukum an yudhhiya, jika salah seorang di kalangan kamu nak buat ibadat korban. Jadi bila nak buat bukan bermaksud wajib. Kalau wajib, nak ke tak nak, memang kena buat. Inilah yang disokong. Dalil ini yang menjadi pendokong utama dalam pendapat majoriti di kalangan ulama. Ulama fiqh sepakat wajib penyembelihan korban ini fi halatin wahidatin, dalam satu situasi, iaitu situasinya ketika nazar. Siapa yang bernazar untuk menyembelih binatang korban, untuk buat ibadat korban, maka hukumnya wajib menyempurnakan nazarnya dengan melaksanakan ibadat korban. Sama ada nazar tersebut untuk binatang yang tertentu ataupun tidak. Dia bernazar nak buat ibadat korban, kena buat. Ataupun satu lagi, dia kata, aku menjadikan binatang ini sebagai binatang korban, binatang milik dia, bukan milik orang lain, maka jadi juga korban. Sebab dalam ibadat korban ini, satunya sama dengan ibadat yang lain, nazar. Apa-apa ibadat sunat, nazar jadi wajib. Solat sunat, puasa sunat, bila dia nazar jadi wajib. Cuma satu lagi situasi yang berbeza daripada situasi ibadat-ibadat yang lain. Siapa yang menyatakan dia ada binatang korban, tak kira lembu ke kambing ke unta, dia kata aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban, maka hukumnya automatik jadi wajib, fardhu ain. Dia tidak boleh kata ini bukan nazar, perkataan semata-mata. Untuk bab ibadat korban, perkataan diambil kira. Walaupun dia tak nazar, dia sebut je, maka jadi wajib. Tapi kalau dia kata ibadat korban binatang orang lain, tu tak jadi wajib, sebab bukan milik dia. Binatang korban ini antaranya adalah unta, lembu, kerbau, biri-biri dan juga kambing biasa. Jantan ataupun betina
selain daripada yang disebutkan tadi, itu tidak memadai ibadat korban. Tak kira lah rusa, kuda, apa-apa binatang selain daripada yang saya sebutkan tadi, tidak sah ibadat korban. Sekiranya penyembelihan tersebut sah lah, kalau cukup syarat-syaratnya, putus surat halqum semua sah, tetapi tidak dikira sebagai ibadat korban, kerana ibadat korban adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Ulama berbeza pendapat mengenai tertib afdal binatang korban. Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala menyatakan seafdal binatang korban adalah unta, dan kemudian yang kedua barulah lembu ataupun kerbau, yang ketiga barulah kambing, dan yang keempatnya barulah satu bahagian daripada lembu. Imam Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan al-afdal al-jaza'u min ad-dha'n thumma al-baqarah. Imam Malik menyatakan yang afdalnya adalah biri-biri, kemudian barulah lembu, kemudian barulah unta. Kerana Nabi SAW, Nabi buat korban, Nabi tak sembelih unta. Nabi tak sembelih unta, Nabi sembelih kibas. Jadi Imam Malik menyatakan kalau unta yang terafdal, maka pasti Nabi akan menyembelih unta. Tapi Nabi memang sembelih unta, Nabi sembelih, tapi Nabi tak buat ibadat korban untuk diri dia unta. Nabi buat kambing. Imam Malik kata pasti kambing lebih afdal. Ini Imam Malik melihat dari sudut teks ataupun nas daripada hadis, memang jelas Nabi tak buat ibadat korban lain, ibadat korban binatang lain. Nabi sembelih, tapi Nabi buat untuk diri Nabi ataupun isteri Nabi. Nabi buat kibas ataupun kambing biri-biri. Tetapi majoriti di kalangan ulama, kita lihat mereka tidak lihat dari sudut teks hadis itu, tetapi mereka melihat dari sudut maqasid. Apa itu maqasid? Iaitu maksud di sebalik pensyariatan korban. Pensyariatan korban kita buat lagi banyak, kuantiti dia, kualiti dan juga kuantiti. Kualiti bermaksud kualiti lembu tu bagus, gemuk, besar, unta besar. Bila kita lihat unta dengan lembu, pasti unta lagi besar, maka unta yang afdal. Sebab apa lagi besar lagi afdal? Banyak kita boleh bagi orang makan. Itu kita lihat dari segi maqasid penyembelihan ibadat korban. Imam Malik lihat dari sudut teks hadis. Okey. Seperti mana disunatkan penyembelihan korban ini dengan binatang yang paling gemuk, maka binatang yang fasyatus saminah, kambing yang gemuk lebih afdal daripada dua binatang yang kurus. Kambing yang gemuk, seekor kambing yang gemuk lebih afdal daripada dua ekor kambing yang kurus. Sebab yang saya bagi tahu tadi, binatang korban dilihat dari segi kualiti, bukan kuantiti, berapa banyak disembelih binatang korban. Kemudian yang jantan lebih afdal daripada betina. Itu yang kita sebutkan tadi, melihat binatang yang gemuk. Tak dinafikan, Imam Malik menyatakan kambing lebih afdal, kerana memang tanyalah mana-mana orang, tak kira bangsa Arab, bahasa Melayu pun, daging kambing itu lebih lazat dan lebih sedap berbanding daging unta dan juga lembu. Sebab daging unta agak liat sikit, keras sikit. Daging kambing yang terbaik, dan daging yang terbaik adalah biri-biri. Sebab itu Imam Malik menyatakan kambing lebih afdal. Maka majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i tak nafikan pendapat tersebut. Memang afdal dari segi rasa, sedapnya adalah kambing. Kemudian syarat tuan yang nak melaksanakan ibadat korban mesti ada Islam. Kalau tak Islam tak sah. Kalau syarikat yang bukan Islam memberi seekor lembu kepada masjid, sah, tapi bukan sah ibadat korban, sah pemberian hadiah tersebut. Itu dipanggil hadiah lah. Dia tak kata buat korban, dia bagi je lembu. Bagi lembu mana bagi hadiah. Ibadat korban, masjid yang pilih nama untuk tulis siapa peserta pertama, kedua sampai 7 bahagian. Wa antakuna hunaka niyyah litadhiyah, dan perkara yang kedua, ibadat korban ini mestilah ada niat. Dia tak ada niat tak sah.
Wa dzalika litaftariqu hadhihi al-qurbah an ghairiha, kerana untuk membezakan ibadat dengan ibadat yang lain. Kalau sembelih tak ada niat korban, maka sama seperti sembelih biasa. Nah, sembelih biasa pun kita sembelih tapi tak niat pun. Niat nak untuk makan. Tapi bila sebut ibadat korban, perlu niat dalam hati, ini ibadat korban aku pada tahun ini. Kemudian dia memiliki binatang korban tersebut, kalau dia sembelih binatang orang maka tak sah juga. Sebab itu bukan binatang, tak sah ibadat korban dia. Sebab itu bukan milik dia. Syarat-syarat binatang korban ini pertama sekali antakuna bahimatul an'am. Dia adalah binatang ternak yang saya sebutkan tadi. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu dalil dia. Perkara yang kedua, antakuna balighatan li sinnil mu'tabar syar'an. Mestilah dia baligh. Baligh bermaksud cukup umur dia lah. Umur dia cukup di sisi syarak. Macam mana nak tahu umur cukup? Tengoklah kalau kambing biri-biri ini setengah 6 bulan ke atas dah boleh sembelih. Dengan syarat gigi depan digugur. Gigi bawah lah, kambing tak ada gigi atas, lembu pun tak ada gigi atas, gigi bawah gugur, disalin gigi baru. Dan sepatutnya syaratnya 1 tahun. Untuk 1 tahun sempurna biri-biri. Tapi ulama kata 6 bulan pun dah cukup, 6 bulan ke atas. Dia saling gigi baru, gigi depan. Kalau kambing biasa mesti setahun sempurna nak masuk 2 tahun. Lembu 2 tahun sempurna nak masuk 3 tahun. Unta hendaklah 5 tahun cukup, masuk 6 tahun. Ini semua umur ni kita nak tahu, tengok gigi je. Dia tak sama macam kita manusia. Kita tengok gigi, salin berapa banyak, ada berapa banyak gigi, berapa batang gigi dia. Tuan-tuan bila di tempat tuan-tuan sembelih, dia akan asingkan kepala. Letak tempat kepala satu tempat, ekor satu tempat. Tuan-tuan try selak-selak sikit, tengok bibir dia, gigi. Kambing berapa ekor, kambing ada berapa gigi, lembu ada berapa gigi. Jangan tengok bibir atas, memang tak ada gigi. Sebab lembu, kambing semua makan rumput, gigi bawah. Jadi bila gigi bawah, tuan-tuan tengoklah. Kalau kambing gigi dia panjang, dia longgar je, macam mana kambing tua tu. Kambing tua tak apa nak sedap daging dia lah. Okey. Dan kemudian kita lihat sebahagian di kalangan ulama kontemporari ada yang menyatakan tak kira umur, dia lihat kepada kegemukan. Kalau gemuk umur tak cukup pun dikira boleh. Itu pendapat sebahagian, satu kumpulan di kalangan ulama muasirin, ulama terkemudian. Mereka kata hadafun nabi min tahdidis sin, objektif ataupun tujuan nabi menghadkan umur ini adalah tahqiqul maslahah min nabji tilkal an'am wa iktimali lahmiha, untuk menyatakan daging ni dah cukup, dah boleh untuk dimakan, rasa sedap. Mana dah cukup umur dia ni untuk disembelih. Sebab tu Nabi hadkan umur. Itu pendapat sebahagian di kalangan ulama-ulama terkemudian lah. Tapi sebenarnya kita melihat kepada pendapat yang asal, lihat umur yang telah dibataskan oleh Nabi SAW. Ulama terkemudian ini mereka kata sebenarnya harus menyembelih ibadat korban bila dah elok daging dia, dah cukup matang daging dia, dah sesuai untuk disembelih. Walaupun tak cukup umur yang dibataskan, yang telah ditetapkan oleh Nabi, kerana untuk meraihkan perbezaan zaman antara zaman Nabi dengan zaman kita. Wa maslahah al-faqir fi kasratil laham, kerana maslahat untuk orang fakir perbanyakkan daging. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tapi pendapat yang kita pegang adalah pendapat yang asal, pendapat yang seperti mana yang Nabi SAW sabdakan. Perkara yang ketiga yang kita perlu tahu tentang syarat ibadat korban ini adalah dia tidak ada aib. Aib ini bermaksud kalau dia ni
aurah, buta mata sebelah dia, tak boleh. Itu dikira aib, cacat, tak sah ibadat korban. Tempang ni macam mana? Tempang jalan lambat. Kalau 10 gerombolan lembu semua dah ke depan, dia ke belakang, mana tempang dia agak teruk. Ataupun kurus yang bersangatan, sakit yang jelas. Ini semua adalah tidak dibenarkan untuk dilaksanakan ibadat korban. Ijma' di kalangan ulama, sekiranya keaiban ini sedikit, mana dia taklah buta sebelah, cuma dia rabun tak apa, tak jadi masalah. Yang sedikit bukan banyak. Tempang sikit dia tak nampak sangat, tak apa. Maksudnya kalau berjalan ramai-ramai tu, gerombolan lembu tak nampak dia tempang. Tapi kalau yang tempang yang jelas ni, orang dah sampai, lembu dah sampai, gerombolan dah jauh, dia ke belakang lagi. Itu memang tempang teruk lah. Siapa yang beli ibadat binatang korban, kemudian tiba-tiba berlaku kecacatan pada ibadat binatang korban tersebut, kaki dia patah dan sebagainya, fa innahu yudhha biha, kemudian dia yudhi biha, disembelih, wala haraja alaihi fi dhalik li'annahu ghairu mufarrid fi dhalik. Ada ulama kata tidak menjadi masalah kerana dia tidak cuai dalam penjagaan hak binatang korban. Tapi dalam masalah ini perlu dihalusi, kerana kecacatan yang berlaku sama ada dengan perbuatan dia ataupun bukan dengan perbuatan si penyembelih atau si penumbang lembu, maka tetap dikira aib sebenarnya, yang tak boleh, tak sah untuk dilaksanakan ibadat korban. Perkara yang keempat, syarat ibadat korban ini dia memiliki binatang tersebut. Kalau tak memiliki pun, mana kita buat sembelihan, nak sembelih lembu ni dah dapat izin daripada dia. Bila tuan-tuan isi borang binatang satu bahagian, dua bahagian daripada ibadat korban, itu menunjukkan tuan-tuan dah setuju, berizin. Perkara yang kelima, alla yakuna lil ghairi haqq fiha kal ainil marhunah, dan dia bukan hak orang lain seperti binatang yang digadai. Untuk barang gadaian, binatang gadaian, kita tak boleh nak jual, tak boleh nak bagi orang, sebab dia adalah benda yang perlu dijaga, dan tak boleh kita suka-suka bagi orang. Seperti binatang korban, orang pinjam duit daripada kita RM1,000, dia RM5,000, dia tak ada apa, lembu je sekor ada, dia pun gadai, kita pun pergi buat ibadat korban, tak sah. Antakuna tadhiyah fil waqtil mansus, dan hendaklah ibadat korban disembelih pada waktu-waktu yang tertentu yang kita sebutkan tadi pada awal-awal kuliah tadi. Tak boleh melebihi batasan waktu, ataupun sebelum daripada masuk waktu ibadat korban. Kalau sembelih juga, maka dia akan jadi sembelihan biasa, bukan sembelihan ibadat korban. Syarat yang wajib disempurnakan untuk penyembelih. Penyembelih ibadat korban ini mesti dia orang Islam. Kalau dia orang Islam, maka sah penyembelihannya. Penyembelihan lain pun sama juga. Penyembelihan walaupun bukan penyembelihan korban, lembu ataupun ayam yang sembelih itu mesti orang Islam. Kalau orang kafir tak sah penyembelihan tersebut. Ataupun kalau dia tak Islam pun tak apa, tapi dia ahlul kitab, kita tak tahu ada ke tak ada ahlul kitab. Ahlul kitab ni berpegang dengan kitab sebelum daripada Quran, sama ada kita Injil ke Taurat ke, berpegang sungguh-sungguh dengan Bible yang asal, yang belum diselewengkan. Kemudian Quran datang, dia tak beriman dengan Quran, beriman kita asal Injil ataupun Taurat. Maka kita katakan ahlul kitab ni sembelihan mereka haram, sembelihan mereka halal, tetapi mereka bukan Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, adakah ada ataupun tidak ada golongan ahlul kitab, kita tak pasti, tapi dari segi huraiannya begitu. Kemudian dia adalah orang yang berakal, makna waras. Kalau orang gila tak sah, dan dia sembelih itu bukan kerana benda lain, bukan kerana berhala, bukan kerana puja, bukan kerana memuja, tetapi penyembelihan tersebut adalah untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yakuna muhriman, tidak jadi dia itu dalam keadaan berihram. Orang berihram tak boleh sembelih, kerana dia telah menyembelih ataupun mematikan binatang buruan di daratan. Sebab binatang daratan, orang dalam berihram tak boleh sembelih, walaupun dia niat tu buat ibadat korban. Orang yang berihram boleh untuk memburu binatang dalam laut, itu boleh.
Tapi binatang daratan tak dibenarkan, binatang lautan dibenarkan. Itu perbezaan di orang dalam berihram. Syarat-syarat penyembelihan yang pertama tadi, haiwan tadi masih hidup waktu disembelih. Kalau haiwan tadi tinggal nyawa-nyawa ikan sembelih, maka tak sah. Macam mana kita nak tahu nyawa-nyawa ikan ataupun tidak? Tuan-tuan sembelih dia, maka darah dia pancar, terpancar, pancut memancar. Itu maknanya dia masih hidup. Kalau tuan-tuan sembelih, nyawa ikan dia tak keluar darah dah, itu maknanya jadi bangkai. Dan keluarnya roh binatang tadi adalah dengan sebab penyembelihan, bukan dengan sebab kita, contoh macam ayam lah, kita sembelih, kita campak dalam air, dia mati lemas. Bukan mati sebab sembelih pisau kita tu. Ataupun kita sembelih ada, kita baling dia daripada bukit baling ke bawah, daripada tingkat satu baling ke bawah. Bukan disebabkan ketajaman pisau kita tu mati, disebabkan hentakan ke bawah. Perkara yang ketiga, jadilah haiwan tersebut, haiwan yang untuk dibuat korban ini adalah saidan min saidil haram. Tidak jadi haiwan tersebut haiwan buruan daripada haiwan-haiwan tanah haram. Dia bukan haiwan buruan di tanah haram. Untuk haiwan buruan di tanah haram tak dibenarkanlah. Kemudian perkara yang keempat, antakunal a'ala qati'ah, dan juga alat yang digunakan pisau hendaklah tajamlah, tajam. Perkara yang kelima, ajaqta' zabih min al-udhiyah ma yajibu qat'uhu fi zabah. Apa yang syarat untuk sembelihan biasa, maka itulah disyaratkan untuk penyembelihan korban. Maknanya kena putus apa? Laluan pernafasan. Saluran pernafasan, urat pernafasan dipotong, dan juga urat mari. Urat mari ini adalah urat saluran makan dan juga minum. Itu juga wajib dipotong. Wadajan ini dua urat kiri dan kanan. Urat saluran makan tu ada urat kiri dan kanan. Ini tak wajib. Urat dia halus sangat, bertempek dekat dengan urat mari. Adakah wajib? Tak wajib. Tapi memotong tu lebih baik untuk meraihkan pelbagai perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada mazhab menyatakan wajib. Antara perkara disunatkan ketika penyembelihan, alat tersebut yang hendak menyembelih tadi, alat itu mesti tajam. Kalau pisau, tombak dan sebagainya, mestilah dia tajam dan cepat untuk keluar roh binatang tadi. Kemudian perkara yang kedua, itu semua sunat. Perkara yang kedua, menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Ketika sembelih, orang yang menyembelih pun menghadap kiblat, binatang pun menghadap kiblat. Mana orang yang sembelih dada dia menghadap kiblat, tapi tak bolehlah dada dia menghadap kiblat. Maksudnya menghadap itu menghadap kiblat, tetapi bila nak sembelih kena tunduklah. Binatang korban, kaki dia menghadap ke arah kiblat. Perkara yang ketiga, ihdadus syufra qabla zabah. Asah pisau betul-betul tajam, dan sembunyikan asahan pisau tersebut daripada haiwan sebelum sembelih. Jangan dia tengok dah berpina mata dia, tengok ketajaman kilauan pisau tu. Kemudian perkara yang keempat, tudja'az zabihah. Baringkan dia, binatang korban tadi, di belah kiri dia dengan lembut, belah kiri. Tapi bagi pendapat saya, kalau susah belah kiri, jatuh belah kanan, sembelih je belah kanan lah. Kalau di atas rumput mungkin kita boleh pelan-pelan, tapi kalau atas tanah, atas batu, maka mungkin akan sakit kulit dia. Sembelih je. Sebab ni perkara sunat, bukan perkara wajib. Sebahagian kita nak juga sunat, sampai heret dia nak tukar ke sebelah kanan, nak menghadap kiblat. Ini semua perkara sunat. Tuan-tuan, kalau sesusah, sembelih je. Kalau melainkan orang yang betul-betul expert, dia bolehlah buat, kalihkan pelan-pelan belah kiri, ada cara step dia. Tapi kalau tuan-tuan rasa susah, belah kanan pada apa sembelih saja. Yang penting syaratnya sah, dan juga apa yang kita beritahu tadi dilakukan dengan baik. Perkara yang kelima yang disunatkan ketika penyembelihan, an yatawalla zabhul udhiyah bi nafsihi in kana yuhsin az-zabha wa illa syahida zabahuha. Dia yang sembelih sendiri kalau dia pandai. Kalau dia tak pandai, maka dia tengoklah penyembelihan tersebut. Itu pun sudah cukup. Itu pun perkara sunat.
Dan perkara yang keenam adalah tasmiyah, membaca bismillah. Tak kira bismillahirrahmanirrahim pun boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh ketika penyembelihan. Dua-dua pendapat ni kuat. Jangan pula orang baca bismillahirrahmanirrahim, ni tak boleh ni. Semua boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Melainkan diringkaskan bismillah saja untuk masuk toilet. Itu je. Bila masuk toilet tak perlu habiskan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk toilet. Okey. Kemudian disunatkan takbir. Takbir ni ada orang takbir tumbangkan binatang korban, dia takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia takbir macam nak sembahyang raya pula. Boleh lah, tapi bagi saya ketika mana binatang tersebut ditumbangkan, maka kita nak segerakan untuk menyembelih, maka kita bertakbir. Kita ubah versi sikit, bukan versi mana tone dalam takbir itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, terus sembelih. Tapi kalau tuan-tuan berlagu ni, binatang korban tu pun sayu dia pun menitis air mata pula. Sebab apa? Lama sangat. Jadi dia ingat ke nak buat sembahyang raya ke apa untuk dia. Jadi rupanya untuk buat ibadat korban. Sebenarnya tidak jadi isu yang besar pun. Terpulanglah kepada sesebuah masjid surau untuk takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Macam mana pun tak apalah. Tapi takbir itu adalah perkara yang disunatkan. Yang terbaik bagi secara personal, pendapat saya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, ataupun bismillah ya Allahu akbar, itu pun takbir juga. Kemudian kita sembelih. Kemudian perkara yang ketujuh, dan dalam mazhab Syafi'i kita juga disunatkan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kerana mengambil dalil daripada keumuman hadis, keumuman firman Allah Ta'ala wa rafa'na laka zikrak, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi. Kemudian perkara yang ketujuh adalah sawquz zabihah ila mawdi'iz zabah sawqan rafiqan ghairu anif. Bila kita ada tempat penyembelihan, kita heret dia dengan heret yang lembut, bukan dengan menyentak. Kita bawa dengan baik binatang korban tersebut. Kalau kita tak ada tempat, mungkin banyak-banyak haiwan di situ, maka kita tutup dia dengan alas. Alas ketika penyembelihan, supaya kawan sebelah tak nampak apa yang berlaku. Ini semua perasaan haiwan perlu dirasakan, sebab kita tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu bagaimana perasaan haiwan. Kerana haiwan mungkin ada perasaan, cuma perasaan mereka tak sama dengan perasaan kita. Kita pun tak tahu bagaimana, Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma kita perlu menjaga adab-adab ketika penyembelihan. Bukan satu perkara yang wajib, ini perkara yang sunat. Juga Islam nak mengajar kepada kita al-ihsan. Nak buat sesuatu, buatlah cara yang terbaik. Tuan-tuan, kalau untuk mengetahuan tuan-tuan, cicak ni disunatkan bunuh. Cicak yang Nabi larang bunuh, katak tak boleh bunuh. Cicak disunatkan bunuh. Tapi walaupun sunat bunuh, kita tak boleh bunuh dengan cara menyeksa. Tikus, binatang perosak, kena bunuh. Lipas, bunuh. Apa lagi binatang perosak ni, serangga-serangga perosak, kena bunuh. Tetapi ada adab-adabnya lah. Dalam membunuh itu tak boleh dengan menyimbah air panas, menyeksa haiwan tadi. Kemudian dengan mencabut bulu dia, cabut kaki dia, cabut kepala, sikit cabut ekor dia. Tak boleh. Cicak pun sama. Cicak, Nabi kata kalau sekali pukul, satu pukulan mati, pahala dia lebih. 100 pahala dapat. Kalau 2 kali pukul baru mati, kurang sikit pahala dia. 3 kali pukul mati, kurang lagi pahala dia. Ini juga nak mengajar kepada kita ihsan dalam membunuh haiwan. Cuma sebahagian di kalangan kita orang Melayu lah, dia kata kalau isteri sedang mengandung jangan bunuh haiwan, jangan bunuh cicak. Sebab Nabi suruh kita bunuh. Tak ada pun Nabi kata bunuh cicak ni melainkan isteri yang sedang mengandung, takut anak tadi cacat. Tak ada.
Cicak ni tuan-tuan nampak bunuh lah. Cuma kalau di masjid ni bunuh, pastikan kalau kotor, kalau ada darah, kesan darah, tuan-tuan kena bersihkan balik lah. Kalau di atas kapet, tuan-tuan kena jaga lah. Jangan bekas darah cicak tu kat atas kapet. Waktu penyembelihan ibadat korban ini bermula selepas solat Hari Raya Aidil Adha dan berakhirnya bila? Berakhirnya ketika mana terbenamnya matahari pada hari yang ketiga tasyrik, iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini pendapat majoriti di kalangan ulama. Bukan hari yang ketiga tasyrik, hari yang kedua tasyrik. Mana 11, 12 Zulhijjah habis. Masuk maghrib tak boleh untuk penyembelihan korban. Ini pendapat majoriti di kalangan ulama. Selain mazhab Syafi'i sampai 13 Zulhijjah. Mazhab Syafi'i kita. Makna kita ada 4 hari untuk buat ibadat korban. Majoriti di kalangan ulama 3 hari je. 10, 11, 12. Okey, 3 hari je. Ulama Syafi'i 4 hari, tambah 1 hari lagi. Sebab hari tasyrik kita 3 hari. Hari tasyrik semua 3 hari. Hari tasyrik semua 3 hari. Cumanya 3 hari tasyrik dibenarkan ibadat penyembelihan ibadat korban. Majoriti di kalangan ulama ibadat korban hari pertama Hari Raya Aidil Adha, hari tasyrik pertama dan kedua sahaja. Ketiga dah habis. Waktu yang afdal, waktu untuk disembelih binatang korban, iaitu hari yang pertama, sebelum zuhur, hari yang pertama, sebelum masuknya waktu zuhur. Kerana itu adalah sunnah. Datang daripada Sayyidina Bara' radhiyallahu taala anhu, dia kata kharajan Nabi yauma adhan ila al-Baqi'. Nabi SAW keluar ke Baqi' pada waktu duha pada hari raya Aidil Adha. Fa shalla raka'atain, Nabi sembahyang 2 rakaat. Thumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian Nabi menghadap kepada kita wajah Nabi. Nabi menghadap memandang kita. Wa qala, Nabi SAW bersabda, inna awwala nusukina fi yaumina hadha, sesungguhnya nusuk ibadat pertama pada hari ini adalah ini, iaitu ibadat korban. An-nabda' bis-salah, kita mulakan dengan solat dulu, summa narji', kemudian kita pulang salin baju, semua makan, salin baju makan, fananhar, kemudian kita barulah melaksanakan ibadat korban. Faman fa'ala zalika faqad wafaqa sunnatana, siapa yang buat perkara seperti ini maka bertepatan dengan sunnah kita. Wa man zabaha qabla zalik, siapa yang menyembelih binatang korban sebelum itu, sebelum sembahyang, sebelum khutbah, fa innama huwa syai'un ajjalahu li ahli, hanya sahaja dia adalah sesuatu yang disegerakan untuk keluarga dia, bukan untuk ibadat korban. Laisa minan nusuki fi syai', tidak diiktibar sebagai ibadat korban sesuatu pun. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadis ini, perkara yang seafdal ibadat untuk disembelih binatang korban adalah pada hari raya yang pertama. Pada hari raya yang pertama, selepas daripada sembahyang raya, sebelum zuhur. Azan kita bagi laluan azan dulu.
As-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan nasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan wazi'atan la tukhlifu. Kita lihat sikit saja lagi doa bagi orang yang buat ibadat korban, ini ketika sembelih binatang korban. Selalunya kita apa berlaku bila kita sembelih binatang korban, pakat semua lari habis. Semua lari. Sekali penyembelih pun lari. Dah habis kerja dia, habis pergi pindah lembu lain. Sepatutnya kita kena sediakan satu teks pihak masjid ataupun surau, dia print lah, dia tulis dalam Word ke, dalam PowerPoint ke, dia kemudian beri kepada beberapa orang penyembelih ataupun bagi kepada asisten penyembelih tu. Setiap lembu yang penyembelih nak bagi, bentangkan depan dia akan baca doa. Di antara dalil baca doa ini yang Nabi ajar kepada kita daripada Jabir bin Abdullah, dia kata zabahan Nabi yaumaz zabhi. Nabi sembelih pada hari penyembelihan, Nabi sembelih 2 kibas yang bertanduk, yang warna putih, yang khosi, yang dipotong 2 telurnya. Falamma wajjahahuma, apabila Nabi menghadap kedua kibas tadi, Nabi akan baca doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka walak wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar summa zabah summa zabaha. Nabi baca doa, Nabi menghadap binatang tadi, Nabi baca doa, kemudian Nabi sembelih. Nabi baca doa yang saya bacakan tadi, kemudian Nabi sembelih. Cuma mungkin doa pada ketika itu agak kalang kabut sikit lah, sebab dengan nak tunggu binatang tadi ditumbangkan tak boleh lama, takut dia bergerak-gerak, agak sukar. Tapi bagi saya, daripada kita bertakbir yang panjang-panjang, seperti tun orang Melayu kita buat tadi, takbir, lebih baik kita baca doa ni. Kalau nak takbir, takbirnya ringkas-ringkas untuk penyembelihan. Dan sejurus selepas penyembelihan juga ada doanya. Doanya pendek saja. Itu juga sepatutnya diamalkan. Dan ini yang jarang kita buat. Kemudian sikit lagi disunatkan bagi orang yang melaksanakan ibadat korban, dia makan sikit lah. Dia makan sikit dan dia bagi kepada kaum kerabat dia, dan dia sedekah yang baki tu. Tak kira siapa nak ambil lah, terutama kepada fakir miskin. Nak simpan pun boleh, tak ada masalah. Sebahagian di kalangan ulama kata makan 1/3, sedekah 1/3, beri hadiah 1/3. Ada pendapat lain kata separuh simpan dalam peti ais dia, dalam freezer dia, sebahagian lagi bagi orang. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu dalil dia. Makan kemudian beri makan kepada orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak meminta. Sebenarnya yang sahihnya, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i ini adalah kita makan juga. Tapi makan sekadar mengambil berkat sikit je. Yang lain semua bagi orang. Bagi sedekah kepada orang. Hadis yang terakhir pada malam ni, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, innan nas yattakhiduna al-asqiyah min dhahayahum. Sesungguhnya orang manusia ni, mereka jadikan bekas-bekas mereka daripada binatang korban, penyembelihan korban mereka. Wa yajmuluna minha al-wadak. Mereka nak al-wadak. Kemudian wa ma zaka. Nabi kata, apa tu? Kemudian mereka kata, nahaita an tu'kal luhumul adahi ba'da thalas. Mereka kata, kamu melarang, sebelum ni kamu ada larang untuk dimakan daging ini selepas 3 hari. 3 hari tak boleh makan dah daging korban. Kemudian Nabi kata, innama nahaitukum min ajli daffah allati daffat fakulu wadakhiru wa tasaddaqu. Aku larang kamu tu sebab kamu bila mana kamu sembelih, kamu letak dalam bekas banyak-banyak, kamu simpan, kamu tak bagi orang. Sedangkan ad-daffah, rombongan yang tengok sekeliling kita macam-macam orang ada, yang orang miskin, orang sederhana, semua ada, yang sedang melihat pelaksanaan ibadat korban ni,
mereka berputih mata. Kamu tak bagi apa langsung kepada mereka. Yang penting kamu nak simpan. Kemudian Nabi kata, sebab itu aku larang. Fakulu, kamu makan, kamu simpanlah, kamu sedekahlah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, menunjukkan apa? Menunjukkan bila sembelihan korban ini, bila kita sembelih satu tempat, tak boleh pindah pergi tempat lain. Daging tu tak boleh bawa tempat lain. Daging tu kena bagi orang tempatan sini. Tuan-tuan, sembelihan di Masjid Akram ini, tiba-tiba daging nak bagi mana? Bagi tempat orang asli sana. Bolehlah kalau nak bagi, tapi utamakan orang sini dulu. Sebab penyembelihan dilaksanakan di sini. Kalau tuan-tuan nak bagi semua tempat orang asli, tak kiralah di mana pun tempat orang asli, tuan-tuan buat ibadat korban dekat sana. Beli seekor lembu, buat korban sana. Kalau tak, buat di sini, utamakan orang sini, kemudian barulah bagi yang sebahagian yang baki bawa ke sana. Mudah-mudahan cukup sekadar itu. Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Dan insyaAllah Allah Ta'ala akan menerima ibadat korban kita ini pada tahun ini. Dan ini adalah ibadat korban yang disunatkan. Ibadat korban adalah datang berulang setahun sekali lah. Bukan setahun semua hidup. Setiap tahun disunatkan untuk kita buat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.